Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai application of Laplace transform. Okey, application of Laplace transform, di mana di dalam subtopik ini sebenarnya kita akan combinekan, sebab nama pun application kan. Jadi kita akan combinekan di antara Laplace transform dan juga inverse Laplace transform. So macam itulah. So kita akan menggunakan kedua-dua benda yang kita pelajari sebelum ini untuk application of Laplace transform je lah yang dalam bahagian ini ya. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu apa bentuk soalan yang saya katakan tadi application of Laplace transform ni. Okey, ini adalah satu contoh application of Laplace transform yang melibatkan first order. Ya, soalan ni mudah aja. Dia kata solve the initial value problem, ya, IVP, y prime tambah y sama dengan cos theta, di mana y kosong sama dengan kosong. So yang ini kan. So jadi ini adalah first order. Dia ada first order, dia ada second order sebenarnya. So tapi saya cuma nak highlightkan inilah bentuk soalan-soalan application yang melibatkan Laplace transform dan juga inverse Laplace transform. So contoh lain, kalau kita perhatikan, contoh lain yang boleh kita lihat dekat sini seperti ini. Ini adalah contoh second order. Ya, contoh second order. Lihat, linear differential equation of second order. Jadi kalau kita perhatikan bentuk soalan dia adalah seperti ini, y double prime tambah 4y sama dengan eksponen power of negative t, dan dia ada constraint kat sini, dia ada persyaratan kat sini, y kosong sama dengan 2, y prime sama dengan y prime kosong sama dengan 1. So benda-benda macam ni ya. Dan satu lagi contoh adalah yang ini. Okey, solve y double prime plus y sama dengan cos 2t, dia bagi syarat macam ni. Okey, so jadi kalau kita lihat contoh ini dengan contoh sebelum ini, nampak kan? Yang ini pun second order, yang ini pun second order, tetapi ada perbezaan dia, ya, ada perbezaan dia. Dia bergantung kepada soalan. Nanti kita bincang yang ini ya. Saya cuba nak tunjukkan bentuk-bentuk soalan yang melibatkan application seperti yang kita nak bincangkan di dalam topik ini. Baik, pertama sekali yang paling penting adalah dia punya huraian dia, kembangan dia. Ini adalah perkara yang paling penting sekali apabila kita nak memulakan menjawab soalan-soalan yang melibatkan application tersebut. Jadi kita ada yang ni ya, yang ada 3 titik ni. So yang pertama ini dia melibatkan first order. Okey, lepas tu yang kedua ni second order, dan seterusnya adalah the higher order lah, dan seterusnya ya. So kita biasanya kita akan deal dengan first order and second order je lah, tapi in general kalau kita nak expandkan dia boleh menjadi 3, 4 dan sebagainya. Jadi kita akan menggunakan kembangan ini di dalam our first step untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan application. Yang ini ya. So cuba kita lihat soalan terlebih dahulu. Nanti saya nak kaitkan bila kita nak pakai yang ini. Yang ini ya. Dan kita ada kalau yang kalau L ya, Laplace yt sama dengan y besar ya. Ini y besar ya. Y besar S. Kalau Laplace y prime, dia sama dengan sy, y besar, sys tolak ni y kecil, kosong. Kalau second order, dia akan jadi macam ni ya. Second order iaitu Laplace y double prime sama dengan s kuasa 2 ys, ni y besar, tolak sy kosong, ni y kecil, tolak y prime kosong, ini y kecil.
Kita akan replacekan semua-semua tu dengan benda ni. Itu idea dia. Jadi kalau kita lihat soalan, ini soalan tak? Okey, tak ada. Soalan yang ini, contohnya soalan yang pertama ini kan, example kita yang pertama ini, kita lihat dia minta kita solve the initial value problem y prime tambah y sama dengan cos t. Okey, jadi pertama sekali sebenarnya apa yang perlu kita buat kan adalah kita perlu laplaskan semua sekali. Okey, kita perlu laplaskan semua sekali. Okey, step dia macam ni ya. Kita akan laplaskan semua sekali. Lepas tu kita akan buat kita akan kumpulkan something, ya, kumpulkan y besar. Then after that baru kita inverse Laplace. Itu cara dia, ya. So saya ulang semula. Mula-mula based on this question, kita akan laplaskan semua sekali, then kita akan kumpulkan y besar, dan akhirnya kita akan inverse Laplace kan y besar tersebut. Itu cara dia. Jadi apabila kita nak laplaskan semua sekali ini, kita lihat yang sebelah kanan ini tak ada masalah apa-apa. Kita Laplace je lah. Contohnya macam ni kan. Nampak tak ini? Kan kita laplaskan cos theta pula cos t. Jadi kita tengoklah jadual Laplace kita. Jadi dari jadual Laplace kita akan dapati cos t ini sama dengan S per S kuasa 2 tambah 1. Ini rujuk jadual Laplace, ya, bukan Laplace inverse tau. Jadual Laplace transform. Yang biasa punya, yang mula-mula sekali tu. Baik, sekarang ni yang kita perlu gantikan adalah yang ini, iaitu y prime dan juga y, ya. Y prime dan juga y. Lihat dekat sini. Saya besarkan sikit. Cuba lihat sini. Yang ini kita laplaskan semua sekali kan. Kita laplaskan semua sekali. Lepas tu kita akan gantikan. Nampak tak ini? Laplace y prime. Ini Laplace y kan. Saya gantikan dengan, nampak tak kotak ni? Dengan y besar, betul tak? Lepas tu saya gantikan y prime ni dengan satu ungkapan yang macam ni kan. So, kita gantikan y prime dengan y ini, kita memerlukan apa yang saya tunjukkan sebentar tadi, iaitu ini. Nampak tak? Satu, ini y, dia jadi y besar. Lepas tu y prime, nampak? Y prime dia jadi yang ini. So kita gantikan, ya, kita gantikan sahaja. Jadi apabila kita gantikan sahaja, kita akan dapat our second line seperti berikut. Yang ini, ya, yang saya kotak-kotakkan ni adalah yang saya gantikan tadi tu. Yang ini pun saya gantikan tadi tu. Yang ini adalah hasil Laplace transform bagi cos t lah. Ini settle, ya. Yang belum settle lagi adalah di sebelah kiri ni. So kita baru sahaja gantikan dengan ungkapan yang mula-mula tadi tu kan. So bila kita dah gantikan dengan y besar semua ni, jadi kita cuba isikan mana-mana yang boleh. Maksudnya adalah, cuba lihat kat sini, sebenarnya y kosong ini kita ada maklumat. Cuba tengok soalan. Nampak tak ini? Yang ini y kosong sama dengan kosong kan. Maka apa-apa benda yang ada info kat sini yang boleh kita substitute kan, maka kita gantikan siap-siap. Yang ini maksud saya. Ini y kosong sama dengan kosong kan. Jadi kita gantikan siap-siap bahagian ini dengan kosong. Ini dia kosong dia. Okey. Bila kita dah buat macam tu, cuba kita perhatikan semua ungkapan di sebelah kiri. Perhatikan semua dah tinggal y besar. Nampak kan? Bila dah tinggal y besar, now tugas kita adalah untuk kumpulkan semua y besar itu. Kumpulkan sahaja. Bila kita dah kumpulkan, ya, kumpulkan y besar, pindahkan semua-semua tu ke sebelah kanan, maka kita akan dapat bahagian ini. Okey? So maknanya kita dah guna Laplace transform. Ya. So now apabila kita dah guna Laplace transform,
Ya, kita dah kumpulkan semua. Ini adalah hasil daripada Laplace transform tadi kan. So, now kita akan buat inverse Laplace. Ya, kita mula-mula buat Laplace, lepas tu kita kumpulkan y besar. Now kita dah dapat jawapan ini yang warna pink ni. Lepas itu kita perlu inverse Laplace. Okey, kita perlu buat inverse Laplace. Tetapi apabila kita nak cuba buat inverse Laplace, kita kena tengok-tengok kat sini. Apakah bentuk senang ke kita nak buat inverse dalam bentuk yang macam ni? Ya. So jadi kalau kita ingat lagi, sebenarnya bentuk ini kalau kita nak dapatkan inverse, kita kena guna partial fraction. Ya, kita kena guna partial fraction. Jadi kita kena buat partial fraction ini. Cuba kita perhatikan kat sini. Di sini kita ada apa? Ini kita ada linear kan? Ini akan jadi A. Lepas tu ini adalah kuadratik, tak boleh faktor. Ini akan jadi bx plus c. So jadi kita ada variable apa? Kita ada variable A, B dan C. Dia bukan bx plus c lah, dia jadi bs plus c. Macam tu. Jadi kita ada 3 variable, betul tak? Kita ada variable A, kita ada variable B, kita ada variable C. So saya tak ada tunjuklah dekat sini penyelesaian dia. Jadi saya terus bagi jawapan. Apabila kita dah selesai gunakan partial fraction, ini adalah jawapan dia. Jadi saya perkemaskan, bersusun elok-elok biar nampak mudah. Jadi kita dapat 1 bahagian, 2 bahagian dan 3 bahagian. Saya belum buat Laplace inverse lagi tahu. Saya baru kembangkan sahaja menggunakan partial. Jadi bila kita dah buat macam ni, barulah kita dapatkan inverse Laplace transform accordingly kepada jawapan partial fraction yang baru kita dapat tadi. Boleh? So macam tu ya. So dari sini kita dapat yang ini, dari sini kita dapat yang ini, dan yang ketiga ini kita dapat yang ini. So cara dia macam tu. Okey. So saya dah tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan yang soalan yang melibatkan linear first order. Ya, first order ya. Even kalau second order pun bendanya sama. Ya. Mula-mula kita kena replacekan dia macam ni. Replacekan dia. Lepas tu kita kumpul-kumpulkan y besar. Lepas tu baru mula-mula kita akan Laplacekan semua sekali, replacekan dia, lepas tu kumpulkan y besar dan baru kita buat inverse. Sebelum buat inverse tu kita tengok-tengoklah. Kebiasaannya kita akan berdepan dengan apa? Akan berdepan dengan partial. So kalau kita perlu guna partial, kita kena guna. Kalau tak perlu, tak apa. Ada case tak perlu, ada case perlu. So dia bergantung kepada hasil yang kita dapat bagi y besar ini. Lepas kita kumpulkan kan, dia bergantung dekat sini. Apa yang kita nak buat. So macam tu. Okey, kita pergi kepada contoh kedua pula. Contoh kedua adalah second order. Cara dia sama juga. Ya, cara dia sama juga. Cuma yang ini kena ingat. Yang ini. Ini itu dia punya kembangan dia. Yang ini ya. Ini kena ingatlah ini. Ini nombor 1. Ini nombor 2, ini nombor 3. Kita gantikan mana-mana yang perlu. Okey. Tengok soalan. Soalan dia adalah selesaikan solve y double prime plus 4y equal to exponent power of minus t. Dia bagi syarat. Syarat ini kita dah tahu dah. Di mana syarat ini kita akan gunakan, kita akan isi nilai lah. Isi nilai mana-mana bahagian yang sepatutnya kita boleh isi, kita akan gunakan syarat ini. Baik. Sekarang ni mula-mula kita akan Laplacekan semua sekali, ya. Laplacekan semua sekali. Jadi kita akan dapat our first line as follows. Yang ni, ya. Laplacekan semua sekali. And now yang belah kanan ini iaitu Laplace eksponen negatif t ni. Yang ini kita rujuk jadual lah. Rujuk jadual Laplace transform tau. So, jadi kita akan dapat 1 per S tambah 1. Okey, yang ini consider done. Selesai. Now, kita akan replacekan dia. Nampak tak ni? Ya, kan ini y double prime kan? Y double prime ni replacekan dengan semua-semua ni. Yang kotak yang mula-mula ni. Yang ini.
Lepas tu dah habis yang itu, kita kena replacekan yang ini pula. 4 Laplace Y. Dia akan jadi 4YS. Y besar ya. So, bila sampai sini, kita dah sampai sini, saya dah replacekan semua sekali, kita nak isi mana-mana yang patut. Maknanya, nampak tak sini kita ada Y kosong kan? Kita ada Y prime kosong. Kan kita ada persyaratan dekat atas ni. Nampak tak ini? Yang ni. Y kosong sama dengan 2, Y prime kosong sama dengan 1. Jadi kita boleh gantikan dekat sini, kita boleh gantikan dekat sini. Ganti dulu. Inilah yang saya sebut substitute. Ya, substitute. Jadi apabila kita telah selesai gantikan, tugas kita adalah untuk kumpulkan Y besar. Kita kumpulkan Y besar. Ini buat pelan-pelan ya. Ini saya dah summarize tau. Dia ada beberapa step kat sini lah ya. So yang ni kamu buat. Bila kita dah kumpulkan, kita dapat yang ini. Yang nampak kotak biru yang mula-mula ni kan. Okey, barisan ni. Ini kita akan dapat apabila kita dah kumpul-kumpulkan Y besar tu. Ini kena buat secara berhati-hati. Okey. So yang ini ya. Saya dah skip beberapa step kat sini sebenarnya. So jadi mudah cerita, kita dah kumpulkan YS kat sini. Jadi bila dekat sini, sampai sini tugas kita adalah untuk sepatutnya kita nak buat inverse Laplace. Tetapi kalau kamu perhatikan betul-betul, yang bahagian yang ini, the first ini, yang mula-mula ini, sebenarnya ini kita boleh dapat, kita boleh buat inverse Laplace. Yang ini pun boleh buat inverse Laplace, tapi dekat sini kita tak boleh buat. Tak boleh buat terus lah maksud dia. Kita kena breakdown, kena pecahkan dia, kena selesaikan dia, kita kena guna partial fraction. Ya, kita kena guna partial fraction. So jadi saya tak tunjuk dekat sini macam mana kita nak buat partial fraction, tapi saya berikan jawapan. Nampak tak kotak biru kat sini? Kotak biru ini adalah jawapan kepada kotak biru yang atas tu. Selepas saya buat partial fraction, so jadi saya akan memperoleh yang kotak warna biru yang saya gerakkan mouse ini. Yang ini, okey. So bila kita dah dapat macam ini, saya susun elok-elok. Dia jadi ada banyak benda lah, nampak ya. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4, kita ada 5. So sebab tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. So bila kita dah dapat bahagian ini, maka tugas kita sekarang adalah untuk buat inverse. Dapatkanlah inverse dia. Saya buat warna merah kat sini kan, inverse dia. Jadi yang ni ya, inverse dia. Jadi kita pun buat secara satu persatu. Susun semula, tengok betul-betul jadual Laplace inverse tu, yang mana perlu kita modify, kita kena modify. Ini saya dah tunjukkan dekat sini. Ada bahagian-bahagian yang perlu kita buat sedikit modification, ya. Ada bahagian yang tak perlu, ada bahagian yang perlu. So yang pertama ini, ya, kita kena keluarkan 2 macam ni. Yang bahagian yang ini pula, ya, kita kena buat something dekat sini. Okey. Yang ketiga ini tak perlu buat apa-apa, ya. Yang keempat ini pun tak perlu buat apa-apa, macam ni. Dan yang terakhir ni, yang nombor 5 ni, ya, kita kena buat something, kita kena buat sedikit modification dekat sini. Sebab kita nak matchkan dengan jadual inverse Laplace. Kalau tak, kita tak jumpa pattern dia. So bila kita dah dapatkan semua, isikan, gunakan jadual inverse Laplace tu. Jadi simplifykan, yang mana perlu tambah kita tambah. Nampak kat sini, sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tiba-tiba jawapan last kali ada 3 je, nampak tak? Sebenarnya ada yang boleh kita tambah-tambahkan dekat sini sebenarnya, yang sama. So, jadi yang mana sama kita tambah tolakkan, dan akhirnya jawapan kita ada 3 sahaja macam ni sebenarnya. So 1/5 eksponen, 9/5 cos dan 3/5 sin. Okey, so macam tu. Okey, saya nak bawa satu contoh kat sini, contoh terakhir. Ini sebenarnya adalah second order juga, tetapi dia ada sedikit kelainan. Ya, dia ada sedikit kelainan.
Proses dia masih sama ya, proses dia masih lagi sama. Kita perlu laplaskan semua, kena replacekan, kena kumpulkan Y besar dan baru kita inversekan dia kan. Akan tetapi nanti apabila kita cuba menyelesaikan soalan ini, kita akan dapati ada benda yang tak cukup. Ya, ada benda yang tak cukup. Misalnya yang ini. Nanti ya, saya dah buat color biru kan ni. Di sini siap-siap ya. Note that y naught is not given. Therefore, we must let y naught equal to alpha. Jadi ini kita kena buat. Dan perhatikan juga persyaratan dekat sini ada sedikit pelik. Perasan tak pelik dia kenapa? Pelik dia adalah kedua-dua syarat ini dia merupakan y prime. Nampak tak? Ini y prime kosong sama dengan kosong, y prime pi over 2 sama dengan negatif 1. Jadi agak aneh dekat sini sebab kenapa kena ada dua benda macam ni? Pasti ada gunanya. Alright? So yang itu sangat penting. Kita kena beware lah situasi-situasi yang macam ni. Jadi kita lihat dia punya solution dulu pelan-pelan, nanti kita boleh connect dengan apa yang kita nampak dekat sini. Baik, pertama sekali seperti biasa, we are going to Laplace everything. Laplace dulu, lepas tu kita akan replacekan dia. Bila dah replace, kita tengok ya, tengok yang mana-mana bahagian yang boleh kita gantikan. So jadi kita perhatikan, kita lihat dekat sini, y prime kosong diberi dalam soalan, iaitu is equal to 0. Yang ini ini diberi, jadi kita boleh masukkan dia kosong. Ini kosong lah. Akan tetapi y kosong dekat sini dia tak bagi. Bila tak bagi, maknanya kita tak boleh just simply kata ini suatu nilai, pasal kita pun tak tahu nilai ni apa sebenarnya. Kita tak tahu nilai ni apa. Tapi kalau sebenarnya nilai ini sebenarnya yang ini tahu. Kita kena cari nanti. Nilai tu sebenarnya adalah, nampak tak? 2/3 sebenarnya. Y naught tu, y kosong tu adalah 2/3. Cuma hidden. Dia tak bagi syarat tu. Jadi yang paling mudah adalah kita gantikan dulu. Kita just replacekan y kosong tu dengan alpha. Kita gantikan dengan alpha. Jadi bila kita gantikan dengan alpha, mana alpha tu? Ni saya gantikan. Now let y kosong itu equal to alpha. Sebab kalau letak y kosong pun boleh, cuma kanan kabut nanti kan. Kita letak satu variable yang lain. Katakan alpha. Tak semesti alpha lah, nak buat beta pun boleh, apa-apa je lah. Okey, jadi bila kita dah gantikan alpha, kita dah ganti aja. Bila kita ganti dan kita kumpulkan y besar tu kan. Jadi dah ganti, kumpulkan y besar, akhirnya kita akan dapat bahagian ini. Bahagian ini. Kita dah gantikan y besar tu. Jadi bila kita dah dapat y besar, tugas kita adalah untuk sepatutnya kita kena cari inverse, betul? Cari inverse. Tetapi kita tak boleh buat bahagian yang saya bulatkan warna biru ni. Sebab ini kita terpaksa menggunakan partial fraction. Jadi kita kena buatlah partial fraction ini. Jadi kalau kita perhatikan partial fraction ini, kalau kita analyse betul-betul, nampak tak? Yang faktor yang pertama ni, ini adalah kuadratik yang tak boleh faktor. Yang kedua ni pun sama juga, kuadratik tak boleh faktor. Jadi by right, bahagian sini kita ada apa? Kita ada AS tambah B. Yang ini akan ada CS tambah D. Betul? Tapi apabila kamu cuba selesaikan nak dapatkan A, B, C dan D tu, kamu akan dapati ada dua variable nilai dia kosong. So tinggal dua aja.
Jadi 2 tu nilai dia adalah 1/3 dan juga negatif 1/3. Sebab itu kita ada 3 ungkapan dekat sini. Okey ya. So maknanya kita dah apply partial fraction. Ini adalah jawapan dia. Saya tak tunjuk lah dia punya partial fraction tu. Dan bila dah habis tu, barulah kita applykan inverse Laplace. Inilah semua inverse kan ni. Inversekan ini dan cuba factorizekan sebaik mungkin, dan akhirnya kita akan dapat jawapan kita, iaitu y kecil ni, yt ni sebagai berikut. Tetapi masih lagi ada alfa. Okey, kita masih ada alfa. Jadi oleh sebab kita ada alfa, maka kita perlu mendapatkan nilai alfa itu. Bila sampai sini, barulah kita tengok balik soalan. Kita akan guna persyaratan kita yang kedua, yang kita belum pakai lagi ni. Di sinilah gunanya ya. Cuma persyaratan ini dia kata y prime yang kita ada tadi tu, lepas kita inverse tadi tu, kita ada y sahaja. Jadi maka kita kena differentiate sekali. Ini kan kita dapat tadi kan. Ini kan kita dapat y kecil ni, yt ni, ini lepas kita inverse tau. Ya, saya tandakan sebagai A katakan. A. Jadi kita kenalah differentiate dia. Kena differentiate sekali. Differentiatekan A, kita dapat yang ini. Ini buat elok ya. Dan bila dah ada ini, baru kita substitutekan syarat kedua kita tadi tu, iaitu y prime pi over 2 sama dengan negatif 1. Masukkan syarat ini dan automatik kita akan dapat nilai alfa. Jadi bila dah dapat nilai alfa ini, kita gantilah semula ke dalam A ni. A ni sebenarnya jawapan akhir kita, tetapi A ni consist of alpha, satu variable yang kita kena cari. Jadi when kita dah obtain the alpha value, kita masuk semula ke sini. Sini jadi kita punya jawapan akhir adalah seperti berikut. Yang ni yang ni, ini lepas kita gantikan alpha tu, yang ni. Dan last kali simplifykan dia, kita dapat jawapan sebagai cos t tolak 1/3 cos 2t. Okey ya. So itu sahaja saya nak rumuskan sedikit. Hari ini kita telah belajar soalan subtopik yang melibatkan application of Laplace transform. Saya nak simpulkan, Laplace dalam soalan yang berbentuk application macam ni, ia memerlukan kita untuk applykan Laplace transform dan juga inverse Laplace transform. Kita mulakan dengan apa? Cuma yang ini kena tahulah, ini kena tahu. Kita mulakan dengan Laplacekan semua sekali, then kita akan replacekan dengan benda ini. Lepas tu kita akan kumpulkan y besar. Lepas tu baru kita buat inverse Laplace. Okay guys, so saya rasa itu sahaja buat ketika ini. Kita akan sambung pada video yang akan datang. Thanks for watching.